A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Alhamdulillah kita diberikan keizinan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa lagi pada malam ini untuk sesi yang ke-6 kelas Fardhu Ain Mu'allaf KFAM untuk bulan Februari 2021. Mudah-mudahan insya-Allah 6 kali perjumpaan kita ataupun 5 kali perjumpaan kita sebelum ini insya-Allah mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini, malam Khamis malam Jumaat, insyaAllah seperti biasa, kalau saya buat kelas, saya akan buat baca Iqra' ataupun sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran untuk mengambil ruang dan peluang Khamis malam Jumaat. Jumaat ini bagi orang Islam, Jumaat hari yang mulia. Maka sebenarnya setiap hari itu semuanya mulia. Cuma Jumaat ini, para alim ulama sebutkan Jumaat ini banyak peristiwa yang berlaku dan juga hari Jumaat adalah hari raya mingguan kepada setiap Muslim sebab apa dia ada perjumpaan mingguan iaitu solat fardu Jumaat. Mungkin pada sekarang ini kita semua berdepan dengan halangan. Yang lakilah berdepan dengan halangan nak solat Jumaat, ada tempat masjid tutup, ada tempat masjid buka sikit je dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak menghalang kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dah baca, ciri-ciri ibadah dia tidak tertakluk kepada tempat. Dia tidak ada orang tengah, dia direct terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dapat peluang, yang dapat rezeki, ruang dan peluang untuk solat Jumaat, maka gunakanlah peluang tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang tak dapat peluang untuk solat Jumaat, maka sama-sama doakan ada peluang tersebut yang kita dapat sebelum kita tutup mata insya-Allah. Sebenarnya ia merupakan satu ujian kepada kita sebenarnya. Sebelum ini kita biasa solat Jumaat, orang dah kata dah solat Jumaat ini sepatutnya datang awal. Sebelum azan pertama kita dah sampai masjid, kita baca Quran, kita intikaf dan sebagainya. Tapi masa tu kita tunggu. Sebab apa? Nak lepak kat kedai mamak sampai khutbah kedua baru kita masuk. Ada orang macam tu. Ada orang yang duduk kat luar masjid tak nak masuk, tunggu untuk imam turun mimbar. Bilal iqamah baru masuk. Macam-macam gaya orang. Maka sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini menguji keimanan kita semua. Okey, mudah-mudahan insya-Allah macam biasa disebut kita berjaya dalam ujian ini dan juga Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Okey. Pada malam ini insya-Allah kita nak baca Iqra', tapi sebenarnya Iqra' ini bahasa Arab. Melayunya bacalah. Kita nak baca berkenaan dengan bahasa Arab. Okey, apa yang saya sebut tadi tasbih kafarah dan surah Al-Asr itu adalah sebahagian daripada tulisan-tulisan bahasa Arab. Rasanya semua dah baca, semua dah Google, semua dah dapat dah. Orang kata apa? Semua dah dapat dah apa yang disebutkan sebagai yang saya sebut tasbih kafarah dan surah Al-Asr tu. Okey, ini saya bagi contoh. Okey. Okey, saya bagi contoh iaitu surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah.
Okey, semua boleh tengok apa yang saya share. Sharing di sini, subhanakallahumma wa bihamdik. Semua nampak kan? Semua nampak saya tulis kafarah. Ucapan doa pada akhir majlis. Pada malam ini saya nak sebenarnya kena baca Iqra 5. Kesian kat pelajar baru saya nak faham bahasa Arab satu hal, tiba-tiba baca Iqra 5 terus. Okey? Jadi kita ni ikir mukaddimah. Okey? Nanti kita akan baca, kita akan hafal surah Fatihah sebab dia rukun solat. Barulah kita akan masuk terus. Mungkin mula-mula dah faham dah kenal dah huruf bahasa Arab itu macam mana. Maka insya-Allah mudah-mudahan dapat bantu untuk kenal. Okey. Dan juga kebiasaannya saya sebut kepada pelajar saya. Okey. Apa yang kita lihat ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa rasmi Al-Quran. Okay. Bukan satu keperluan sebagai seorang Muslim untuk belajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab cukup. Boleh baca Fatihah cukup. Boleh baca Tahiyat cukup sebab itu sebagai nama solat. Akan tetapi nak jadi seorang Muslim yang sempurna, kena belajar bahasa Arab. Tak nak kena belajar bahasa Arab. Tak apalah. Perlahan-lahan tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kejayaan nanti di masa depan, insya-Allah. Okey. Okay. Kemudiannya adalah bahasa Arab ini kita bukan sedang belajar bahasa, kita sedang belajar tulisan. Okey. Tulisan Arab ini seperti tulisan Ibrani, tulisan Cina, tulisan Tamil, tulisan Rumi. Dia seperti tulisan-tulisan itulah. Okey. Setiap tulisan, setiap huruf bahasa Arab ini dia ada transliterasinya dalam tulisan Rumi. Contohnya adalah subhanakallahumma wa bihamdik. Subhani sin ni, ini sin. Sin adalah S. Okey. Yang gigi 3 ni 1 2 3 itu ialah S. Okey. Manakala yang ke atas ni, dia ada bulat, dia ada panjang sebagainya, itu namanya baris. Okey. Huruf tidak berbunyi, yang berbunyi adalah yang baris ni yang akan bunyikan huruf. Nanti insya-Allah kita ada peluang nanti selepas ini kita baca setiap baris-baris sebagainya. Untuk malam ini saya nak fokus untuk kita boleh baca tasbih kafarah. Okey. Sebelum ini kita dah baca, pelajar saya semua dah faham. Yang lama tu semua dah boleh baca dah. Bila sebut bacaan rutin je, dah boleh baca tanpa tengok mushaf, tanpa tengok buku pun. Baca Fatihah boleh baca. Baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Boleh baca tahiyat tanpa buku. Maknanya dah hafal. Alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya kita boleh baca dan juga hafal. Ada orang hafal je. Macam mana dia hafal? Dia dengar. Dia dengar daripada YouTube ke, dia dengar daripada orang baca. Tanya ustaz, boleh tak ustaz baca? Subhanaka, subhanaka, Allahumma, Allahumma. Begitulah seterusnya dia boleh baca. Okay? Ada orang dengan YouTube je, baca dengar hafal YouTube dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita boleh baca sendiri dan juga kita boleh hafal. Itu alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kadang orang uji kita. Kadang bila orang uji tu yang letih nak menjawab sebenarnya. Orang tak faham apa yang kita belajar. Kita cara belajar kita macam mana orang tak faham. Tapi orang nak kita buktikan kita boleh belajar. Cara nak bukti, letakkan Quran, baca. Dia buka muka surat, baca. Kamu boleh baca tak? Bila kita kata tak boleh baca, dia kata pula kita, kamu baca apa sebenarnya? Apa yang kamu boleh baca dan sebagainya. Okay. Sebab itulah ada cendekiawan yang sebut bahawa lebih elok boleh baca daripada boleh hafal. Sebab apa? Kadang ada orang hafal tapi tak boleh baca. Ada orang boleh baca tapi tak boleh hafal. Sebenarnya bab hafal ini sebenarnya pada minda masing-masing. Makanlah kismis minda ke, kapsul minda ke, makanlah apa-apa sebagainya. Sebenarnya itu semua tak mampu. Okay? Yang penting kita, yang Islam ini, mohon doa dan juga mohon harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Yang boleh hafal Quran,
Alhamdulillah Allah izinkan hafal Quran. Sebenarnya untuk ingat balik itu yang susah. Hafal tu mudah, ingat balik itu yang susah. Untuk ulang-ulang balik itu yang susah, kena istiqamah. Maka siapa-siapa yang dapat baca dan dapat hafal itulah rezeki, maka jagalah rezeki tersebut hingga ke akhir hayat. Okey. Apa yang kita nak baca pada ini? Tasbih kafarah. Ada orang sebut tasbih kifarah. Ada sebut tasbih kafarah. Itu lagi sekaedah bahasa, ada yang lebih tepat lah. Tapi kita tak nak tak fokus pada itulah. Sebab bila akhir majlis, tasbih kafarah ini fungsinya bila akhir majlis macam yang saya sebut semalam, kenapa kita tutup majlis ilmu dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr? Sebab apa? Tasbih kafarah ini kalau kita baca dalam ayat-ayat dia ini, kita faham. Boleh baca, saya bagi dia, saya share screen tu. Boleh baca bahawa apa yang disebutkan dalam tasbih kafarah ini nak katanya pertamanya adalah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudiannya kita dah tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyahadah pula tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudiannya kita sebab kita dah syahadah, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa majlis kita ini dan kita bertaubat. Okey. Sebab apa? Bila kita bermesyuarat, kita ada majlis ilmu dan sebagainya, kalau kita dalam keadaan majlis ilmu itu berdosa, kita tak dapat ilmu. Okey. Sebab apa? Ilmu itu cahaya. Manakala dosa itu kegelapan. Bagaimana mungkin cahaya boleh bercampur dengan kegelapan. Sebab itulah waktu ilaih itu aku bertaubat kepadamu, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ilmu yang kita belajar itu lekat kepada kita hingga akhir hayat. Itu poin dia. Okey. Kemudiannya surah Al-'Asr. Surah Al-'Asr itu apa fungsi dia? Surah Al-'Asr ini adalah fungsinya nak bagi tahu bahawa setiap manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, insya-Allah kita lah orang yang beramal soleh. Orang beriman ini itu rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Beriman. Beramal soleh yang melaksanakan rukun-rukun Islam, iaitu syahadah, kemudiannya solat, puasa, zakat, haji. Kemudiannya ada dua lagi, watawasau bil haq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya pesan kebenaran ini apa ni? Pesan kebenaran ini amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada perbuatan baik dan juga mencegah perbuatan jahat. Yang mana saya ceritakan di semalam itulah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kepada kemungkaran maka cegahlah dia. Okey. Kemudiannya satu lagi adalah orang yang memang beruntung, watawasau bis sabr, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya kesabaran ini adalah kita sentiasa ingatkan kawan-kawan kita. Dapat nikmat sekalipun memang dia nikmat, tapi sebenarnya dia merupakan ujian. Dapat apa? Dapat gaji, ujian. Dapat kereta baru, ujian. Dapat rumah baru, ujian. Dapat semuanya, apa yang kita hidup kat dunia ni, semua kita dapat tu semua ujian. Sebab apa namanya ujian? Ujian itu nak uji kita kat mana iman kita. Adakah duit gaji kita itu, adakah duit kita dapat itu, kita nak share dengan orang lain, atau kita kata itu kita punya. Sedangkan ada dalam Al-Quran sebut, harta yang kita dapat itu adalah hak milik kita pun ada, tapi ada harta orang lain dalam harta kita. Itu nak katanya sebagai seorang Muslim, bahawa kita dapat kat dunia ini adalah kena kongsi dengan orang lain. Kongsi dengan orang lain itu namanya zakat. Yang share tak banyak pun, bukan 25%, bukan 50%, tapi 2.5% je, sikit je. Kalau dapat 100, RM2.5. Kalau 25 bagi RM25, itu 25%. Kalau RM2.5, RM2.5 je baru. Tak banyak pun, tak rugi pun, tak hilang pun apa yang kita share, apa yang kita dapat itu. Itu nak katanya Islam ajar kepada kita. Okey. Okay. Maksudnya semua dah bersedia, semua dah boleh. Ada yang tak boleh ke? Ada yang tak bersedia untuk baca? Please raise your hand. Okay. Kita baca je malam ni, saya akan cerita satu-satu huruf-huruf. Yang tak biasa boleh tulis. Tulislah, tulis sin, sin. Okay.
Sin tu, SIN tu bukan dosa, tapi namanya huruf. Sekarang tertulis sin, 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 oh dosa. Okay, bukan. Okay. Macam saya sebut tadi, setiap huruf dalam tulisan Arab ini dia ada transliterasinya dalam bahasa ataupun tulisan Rumi. Okay. Contohnya kita bermula dengan sin. Sin yang 3 gigi ni, 1, 2, 3, itu adalah sin, S-I-N. Transliterasinya adalah S. Okay. S. Okay. Itu nama huruf S. Bukan baris lagi tu. S. Bukan bunyi tu. Itu S nama huruf. Okay. Dia berbaris dengan namanya ini adalah huruf waw, tapi bila duduk atas huruf namanya baris depan. Baris depan adalah U. Maknanya tadi S letak U. Su. Itu maksud dia. Okay. Sebenarnya benda ni nak ajak online susah. Tapi tak apalah, kita guna apa peluang ada untuk kita sebarkan ilmu. Mudah-mudahan macam saya sebut sebelum ini, tak faham sila tanya. Jangan angguk-angguk faham. Tapi sebab tu bila dah habis kelas, terpinga-pinga, termangu-mangu. Sebenarnya aku belajar apa tadi? Okey, kalau tak faham cakap je, tanya je, tak ada masalah. Okey. Kemudiannya huruf ba. Ba ni titik bawah. Okey. Adam ada bagi kat saya welcome, tapi saya nak guna, saya tak faham. Orang kata apa, bukan tak faham. Nak guna papan ni macam susah. Berapa kali try dah. Tapi anak-anak guna okey pula. Aduh, adakah sebab umur? Itu je. Okey. Sebab dia dalam Zoom ini, dia ada satu namanya adalah whiteboard. Kita boleh gunakan whiteboard untuk screen share. Tapi itulah masalahnya. Masalahnya kita ni tak reti babak ni. Okey. Jadi tak apalah, kita guna apa yang ada je lah. Okay. Okay. Ini sin. Sin adalah S, bagi depan SU, su. Okay. Ini huruf ba. Ba titik bawah. Okay. Huruf ba ni, kalau Google carilah ba. Okay. Saya tak berani nak cari benda lain ni sebab kita rekod. Takut nanti berubah pula, lain pula jadinya. Okay. Ba. Ba gigi satu je. Gigi satu, titik bawah satu. Ba, itu nama ba. Gigi satu, titik atas dua, ta. Gigi satu, titik atas tiga, ta. Gigi satu, titik atas satu je, nun. Itu sebenarnya, itu saya kata tu. Nanti susah sebab biasanya kalau kat kelas fizikal memang kita conteng kat whiteboard, kat blackboard, whiteboard kat belakang je, sebagai mudah faham. Tapi untuk sekarang ni, kita guna apa yang adalah, insyaAllah saya cuba perbaikilah cara ataupun teknik penyampaiannya, insyaAllah. Okay. Ini bulat ni mati. Bila mati, maknanya ba ini adalah, translasinya adalah B. Bila mati, sub. Gitu je. Sub. Okay. Sub. C-S-U-B. Ni kat bawah ni dah ada dah sebenarnya. Cuma kita kalau boleh nak try baca bahasa tulisan Arab dulu. Kat mana ni? Sub. Sub. Ni huruf ha. Kalau kami orang Melayu sebut ha pedas. Dia ha satu lagi ni. Allahu. Kalau kita sebut Allahu, itu salah. Dia Allahu ha. Ini adalah bagi nama, kalau nama saya Muhammad Hakimi. Muhammad ha pedas, Hakimi juga pedas. Kalau orang baca Muhammad Hakimi, itu salah dari segi bacaan betul dia. Dia Muhammad Hakimi. Okey. Ni macam nak tegur D-O-U-B-T, top. Dop. Without. Okey. Itu English lah. Kalau Arab dia, ini adalah ha, bukan ha. Ha ini bahagian atas. H ini hash. Bahagian atas A, H, H. Jadi kita baca dengan subha. Subha. Siapa yang buka mic ni? Alif pula buka mic. Seorang buka mic. Nak bercakap juga ke? Lek, Wana pula bercakap. Okay.
Subha. Subha. Okay, kalau kat bawah tu dia tulis A2 sebab ada alif mati. So A2 panjang. Subha. Okay. Maka yang lepas itu gigi satu macam tadi ba tadi, Umar macam bagi satu tapi titik atas satu sahaja. Nun. Namanya nun. Translasinya N. Bagi atas bagi atas apa? A. N-A. Na. Na. Okay. Ini huruf kaf. Okay. Huruf kaf. Dia ada kaf kecil kat dalam dia. Sebab kaf ini kat hujung. So sama juga ni. Ni teknik kat depan macam mana, kat tengah macam mana, kat hujung macam mana. Teknik ni satu teknik. Sebab tu nak kata, nak belajar tulisan Arab ini panjang lagi. Cuma malam ni saya nak dedahkan dulu apa yang kita biasa baca. Tahun ni 2021 azam saya setiap habis kelas kita nak habiskan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As, dan saya kalau boleh minta pelajar saya boleh hafal. Okay, boleh hafal, dan boleh, kalau tak boleh hafal tak apa, boleh baca pun tak apa. Okay, sebab hafal tu tak penting sangat pun, sebab hukum dia sunat je, bukan wajib. Dia bukan wajib macam baca Fatihah masa solat. Jadi student kata boleh hafal alhamdulillah, tapi boleh baca lagi alhamdulillah. Maknanya bila kita alhamdulillah sudah kelas kita, saya bagi salam, saya kata kita tutup, kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah As, kita boleh baca. Itu yang paling penting. Sebab tu saya nak dedahkan pada malam ini. Memang susah. Cuma dalam kelas saya biasa bagi tahu kat pelajar-pelajar saya, jangan sebut susah, tapi sebut semoga dipermudahkan. Bila kita sebut susah, selama-lamanya akan jadi susah. Tapi cuba sebut semoga dipermudahkan dan dilapangkan urusan kita. Okey. Okay, subhanaka. Kaf bahagian atas. Kaf ini translasinya K. Bahagian atas K-A. Subhanaka. Subhanaka. Okay. Kemudiannya yang ini alif. Okay. Alif ini tengok atas dia kosong. Maknanya dia tak berbaris. So dia alif pada tulisan je, bacaan dia tak ada. Okay. Ini lam. Okay. Lam. Okay. Lam ini, alif ini tensinya A. Cuma bila tak ada baris, dia tak tulis lah. Bukan macam tadi. Ini sebab sebelumnya ada baris. So dia panjang. Yang ni sebab dia perkataan baru, so dia tak ada kesan. Okay. Ini lam. Lam translasinya L. Pun mati. So tak ada dia. Dia ada L, tulisan je. Okay. Kemudiannya yang keduanya L. L. So maknanya L yang pertama, lam yang pertama yang mati itu masuk kepada lam yang kedua. Sebab itu ada satu nama baris, nama barisnya adalah sabdu. Yang macam gigi sin tadi, ada dua gigi tu, itu sabdu. Sabdu maknanya ada dua, lam ini tensinya L, maknanya ada dua L kat sini sebab ada sabdu. So L. Okay. Lam bahagian atas L-A. Jadi kita akan baca dengan, sebab dia sabdu, kita kena ambil daripada depan. Subhanakallah. 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 Ini Allah, ini adalah yang kita baca Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu, inilah Allah ini. Cuma ini adalah Allahumma, maksudnya ya Allah, satu doa. Okey. Ya Allahu itu Allah sahaja, bukan menyeru, bukan seruan. Allahumma. Okey. Ini ha bunga, ini ha pedas. Ini ha bunga macam ni lah. Jadi bagi depan ha bunga ini sama juga translasinya berkebatusan Rumi, hash. Bagi depan HU, hu. Subhanakallahu. Subhanakallahu. Okey. Kemudiannya mim. Ini mim. Ini ubah bentuk mim. Okey. Mim ini adalah translasinya adalah M. Okey, M. Okey. Sama juga ada sabdu, maknanya ada dua M kat sini. Ada dua mim kat sini, satu mim mati, satu mim hidup. Okey. So dicampurkan jadi ada sabdu.
baris atas. Maknanya M, baris atas, MA. Subhanakallahumma. Humma, ma. Subhanakallahumma. Tu selesai dua perkataan. Perkataan yang ketiga, wow. Bukan wow, W-O-W tu bukan. Ini wow, huruf wow. W-A-W, wow. Dan seterusnya adalah W. Kalau dia mati, dia U. Kalau dia hidup, dia W. Okey, baris atas kita baca apa? A. So, W-A, wa. W-A, wa. Okey, ini ba. Ba tadi. Kita baca dah subhan ni, ba. Ba baris bawah. Baris bawah disebut dengan I. So, B-I. B-I. Wa, B. Wa, B. Okey, ini ha. Ha sama juga ha tadi, dah baca, dah kenal dah kat depan. Ha. Ha baris atas, ha. Wa biha. Wa biha. Ni mim. Ni mim kat tengah, ni mim kat ujung. Okay. Allahumma mim kat ujung, so dia tulis macam ni. Yang ni mim kat tengah, so dia tulis macam ni. Tak ada ekor bawah lah. Okay. Mim adalah M, mati. So M saja. Wa biham. Wa biham. Okay. Ini huruf dal. Okay. Huruf dal ini adalah tersesnya huruf D. Dia ada adik-beradik dia tapi ada titik ke atas. Yang ni tak ada titik, so dia dal. Dan baris bawah iaitu D-I. D. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Okay. Ni huruf kaf pun dah baca tadi. Kaf baris atas iaitu K-A. Ka. Wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Okay, habis. Satu ayat habis. Okay. Kemudiannya frasa yang kedua, frasa pertama subhanakallahumma wa bihamdika. Frasa yang kedua, ini kita dah pelajar-pelajar saya semua pernah baca lah. Okay. Ashhadu alla ilaha illa. Melainkan sebelum ini baca illallah. Yang ini ilah. Kau ada yang tak pernah baca ni? Kalau tak pernah baca tu maknanya dia bukan Muslim lagi lah. Kalau dia pernah baca ni maknanya dia Muslim lah. Okay. Ashhadu alla ilaha illa. Biasanya kita baca illallah. Tapi untuk tasbih kafarah ini dia baca dengan alif ataupun hamzah baris atas. A atas A. So A. Okay. Ni huruf nun. Pun kita dah jumpa tadi. Subhanaka nun. Nun N. N mati so an. Okay. Ini huruf ni adik-beradik ba ni. Adik-beradik ba nun dengan sa ni. So ini huruf gigi dia satu je. Tapi ada mata dua. Namanya ta. Trend seterusnya kepada Rumi, huruf T. Baris atas, T-A. Anta. Anta. Ashhadu alla ilaha illa anta. Ashhadu alla ilaha illa anta. Okay. Frasa yang kedua selesai. Frasa yang ketiga. Dia ada 4 frasa ni. 1, subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta. Kemudian yang ketiga, alif baris atas A. Okay, sin. Dah baca dah atas sin itu S. Mati. So as. As. Ta pun dah kenal tadi. Anta tadi. Ta. Ta. Gigi satu tapi mata dua. Ta baris atas. Ta. Okay. Ini huruf ghain. Okay. Adik-beradik dia ain. Ain tak ada mata. Ghain ada mata satu ke atas. Okay. Ghain ini dalam tulisan Rumi, dia adalah GH. GH. So, bila mati, maknanya GH. Astar. Astar. Bukan ro. Ro adalah R saja. Astar. Ini astar. Astar.
Ini huruf fa. Fa dia ada adik-beradik dia. Cuma fa titik satu atas, qaf titik dua atas. Okey. Ini fa. Fa bahasa tulisan Romi dia adalah F. Bagi bawah FI, fi. So astaufi. Astaufi. Okey. Ni huruf ra. Tadi saya sebut ni. Ni huruf ghain, ni huruf ra. Ra ini Romi dia ar. Ar. Ra bagi depan. R-U. Ru. Astaghfiru. Astaghfiru. Okey. Kemudian yang terakhir, kaf. Dah baca subhanaka sekali, wa bihamdika sekali. Kaf. Astaghfiruka. Kaf bagi atas, K-A-K. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Sorry, minta maaf. Saya rasa sini ada 5 frasa. Okay, pertamanya subhanaka. Subhanaka pertama. Okay. Allahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika. Frasa kedua. Okay. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ketiga. Astaghfiruka. Keempat. Manakala yang kelima. Ini huruf waw. Ni tadi sama juga. Tadi dah baca tadi. Waw baris atas, W-A, wa, alif ataupun hamzah baris atas, a, wa, a. Ta pun dah baca tadi, berapa kali jumpa tadi. Ta satu, ta dua, ta tiga. Tiga ta, cuma ni ta bagi depan, tu, tu. Wa, atu, waw mati. Tadi waw hidup, ni waw mati, dia jadi u. So, wa, atu. Ni ba pun dah berapa kali jumpa. Subhanaka sekali, wa bihamdika sekali, wa atubu, bu sekali, ba bagi depan, bu, wa atubu, wa atubu. Okey. Wa atubu, alif baris bawah, i. Alif a, tapi bila baris bawah jadi i. Dia tak ikut I dah, tak jadi I tak jadi. Dia jadi i. Dia ikut baris apa. So, dia bagi bawah jadi I saja. I saja. Okey. Lam pun dah baca tadi. Lam. Okey. Lam bagi atas, L-A, la. Ila. Ini huruf ya. Ya bila kat tengah ditulis macam ni, gigi satu, titik bawah dua. Dalam tulisan Arab, dia tak ada satu bentuk sama. Mesti ada beza antara bentuk-bentuk tersebut. Okey. Ini titik bawah dua. Huruf ya. Rumi dia huruf Y. Okey. Ya baris mati maknanya Y saja. Ilai. Okey. Kemudiannya ni kaf. Kaf baca kali. K-A-K. Kaf bagi atas. K-A-K. Okey. Wa atubu ilaika. Wa atubu ilaika. Okey. So, okey, kita dah habis untuk frasa yang terakhir. Jadi, saya nak ajak pelajar-pelajar saya untuk baca sekali. Tak payah buka mic pun tak apa. Baca je sekali. Okey. Kita baca setiap satu frasa satu. Okey, kita tak sambung. Kita baca satu-satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey, sekali lagi kita baca 3 kali. Okey, sebab apa? Sunat semua benda 3 kali. Sebab nak suruh dia hadam, dia masuk dalam hati kita. Okey. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey. Sebab dia dalam bahasa Arab,
Jadi, untuk lagi masuk ke hati kita, kita kena faham maksud dia. Okay. Maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Kalau dalam kalimah syahadah, illallah, melainkan Allah. Tapi dalam tasbih kafarah, illa anta, melainkan engkau. Maknanya anta ini engkau. Okey, mungkin biasa terdengar orang-orang cakap, anta apa khabar, enta apa khabar. Enta itu engkau. Bukan nama Allah, bukan. Engkau. Itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbahasa aku engkau. Nak katanya kita ni hina sangatlah. Okey. Kita tak ada tuan hamba. Kita tak ada dengan awak, kamu, kita tak ada datuk, patik dan sebagainya tu. Aku, engkau. Okey. Dalam Quran bersama. Kalau tengok terjemahan, aku jadikan bumi ini. Tak ada saya jadikan, tak ada. Okey. Astaghfiruka, aku meminta ampun. Wa atubu ilaika, dan bertaubat kepadamu. Dengan sebab inilah antara sebab apa yang kita belajar, kita boleh praktikkan selepas habis kelas. Bukannya habis kelas terus apa belajar tadi sebenarnya sebagainya. Okey. Cuma apa yang kita buat sekarang sebab ada rekod. So kita boleh tengok balik rekod balik. Oh tadi Ustaz Kim. Macam tu. Tak apalah. Manakala orang nak baca ke? Okey. Habis untuk tasbih kafarah. Okey. Ada bahasa Melayunya kat bawah tu. Subhanaka tu ruminya boleh baca subhanakallahumma bihamdik. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh kenal tulisan Arabnya macam mana. Okey. Daripada mana tasbih kafarah ni ambil sumber dia? Kat bawah tu Sunan Abu Dawud. Okey, kitab hadis dikarang oleh Abu Dawud, nombor 4859, 4859, dalam bab apa? Dalam bab kitab Al-Adab, dalam tajuk Al-Adab, adab. Okey. Bayangkan Sunan Abu Dawud ini 4859 buah hadis, ada orang boleh hafal. Okey. Ada orang nak berhafal Quran 6,200 berapa ayat itu semuanya susah. Apatah lagi nak hafal ni. Semua itu semua rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak jumpa pun siapa yang berjaya hafal hadis ni dia akan banggakan, oh aku hafal hadis tau. Tak ada, dia diam, dia senyap je. Sama juga yang hafal Quran pun kadang tak nak menunjuk pun dia hafal Quran. Biasa je. Sebab biasanya saya pun biasa je. Cuma bila nak bercerita kat orang, nak bercerita menghafal ni, kita kena cerita juga pengalaman kita. Sebagai nak bagi tahu pengalaman. Sebagai nak ajak galakan kepada orang. Okey. Itu adalah dalam bab tasbih kafarah. Kemudian tasbih kafarah ini dia ada kembar dia. Okey. Kembar dia namanya surah Al-Asr. Okey, dah azan Ni azan ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah dapat dengar azan. Okey, jangan lupa lepas kelas ni kita solat insya-Allah kat rumah masing-masing. Okey. Okey, insya-Allah kita sambung lagi. Sedikit masa lagi kita sambung dengan surah Al-Asr. Okey, kembali kepada tasbih kafarah. Tasbih kafarah bukan Al-Quran, dia daripada hadis. Surah Al-Asr dia adalah Al-Quran. Maka kena baca elok-elok, kena baca bertajwid lagi bagus.
Kalau boleh berlagu, bagi bagus. Okey, cuma kena belajar, kena baca elok-elok. Kena belajarlah nak baca elok macam mana. Okey. Dia sama juga, tulisan Arab macam hadis juga, sama juga, tulisan Arab juga. Okey, sebab itulah nak baca ni biasanya Iqra itu salah satu cara teknik nak belajar Al-Quran. Ada banyak lagi, Iqra ada, lepas tu Baghdadi ada, okey, Baghdadi ada, apa lagi, Muqaddam ada. Puan Yasmin dulu minta nak mau tengok Muqaddam ada, Baghdadi ada, Iqra ada. Banyak lagi cara-cara masing-masing. Ada guna cara sendiri. Terpulanglah. Tak ada masalah. Yang penting adalah untuk kenal Al-Quran. Okay? Kita tengok pun sama juga. Macam huruf-huruf tadi lah. Macam huruf tasbih kafarah tadi. Untuk ini, untuk Al-Quran ini, saya nak baca je. Kita tak akan eja satu-satu. Okay? Baca ikut saya je. Ikut je saya. Kalau rasa tak dapat nanti nak baca dengan saya, boleh buka YouTube, cari surah Al-Asr. Banyak bacaan-bacaan daripada qori-qori antarabangsa, imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram baca dan sebagainya. Imam Masjid Falah, saya ni pun tak apa nak dengar. Okey. Okey. Kita baca Quran, jadi saya nak sebut kepada pelajar-pelajar saya yang perempuan yang tak boleh bersolat, maka follow dalam hati je. Okey? Tak ada masalah pun. Okay. Yang lelaki, semua kena solat. Semua memang boleh solat. Jadi kena follow dengan lidah, dengan mulut. Okey? Tak payah buka mic pun tak apa. Nak buka mic pun tak apa. Tak ada masalah. Okey? Kita baca. Nama istilah ini, apa yang saya nak buat ni, namanya istilah talaqi. Talaqi maknanya saya baca, kalian ikut. Saya baca, kalian ikut. Saya baca, kalian ikut. Itu je. Okey? InsyaAllah. Okey. Bila nak baca Quran, sunat dia baca dengan a'udzubillah terlebih dahulu. Okey? Sebab kita baru nak mula baca Al-Quran. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ayat ketiga ini kita akan potong. Okey, potong kat sini. Wa amilus solihat, kita berhenti kat sini. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada sabdu tu. So lam ni tak baca bil haqi. So sad tu ba masuk ke sad. Bis bukan bil, bukan lagi lah. Ini bis. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Okay. Kita baca satu surah penuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, last sekali lagi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, nah itulah dia bacaan yang saya nak wajibkan kepada semua pelajar saya untuk baca lepas kita habis kelas. Okey, mudah-mudahan insya-Allah boleh. Okey, lepas ini, okey saya beritahulah, lepas ini apa yang kita baca contohnya surah Al-Asr ini, kita baca kita dalam kaedah belajar. Tadi saya baca tu sebab nak baca Quran. Lepas ini kaedah belajar. Jadi siapa-siapa yang perempuan, pelajar saya yang perempuan, ada khilaf ulama kata sebab belajar boleh baca walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan period datang bulan. Okey. Paling mudah, paling nak selamat, baca dalam hati. Yang lelaki tak ada lepas, kena baca juga. Okey. Saya amanahlah kepada setiap pelajar saya belajar untuk baca apa kita nak buat ni. Sebab kalau nak baca bacaan rutin mungkin agak susah bagi yang baru-baru. Sebab yang lama-lama tu, sebab saya dulu saya rotan lagi, sebagai rotan lagi tu, salah siap. Yang baru-baru ni nak kaedah online pula, wallahualam lah, macam saya sebut semalam lah, kita tak tahu apa yang, saya tak tahu apa yang kalian buat kat sana. Ada orang mungkin letak je handphone tu, onkan Zoom, biar je. Tak tahu pergi mana dan sebagainya. Ada yang mungkin pasang tapi silentkan. Bukan mute, silentkan speaker tu. Ada yang memang tengok betul-betul dan sebagainya. Kan Muhammad, mana Puan Rifkah? Oh. Okey. Cuba Puan Rifkah pegang pipi sikit, suami sikit, tengok sanggup ke tak sanggup batalkan wuduk. Okey. Itu untuk kelas kita pada malam ini. Saya dah sampaikan amanah ilmu saya kepada kalian untuk malam ini. Jadi insya-Allah lepas ini, kelas kita online lepas ini, bila sebut okay, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr, maka kalian akan baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bukannya apa tu. Okey. Jangan kata abang tak payung. Abang dah payung. Kena langkah luas sikit lah tu. Okey. Sebab insya-Allah mudah-mudahan macam saya sebut tadi, apa yang kita belajar dengan sebab kita baca tasbih kafarah itu salah satu sebab untuk Allah ampunkan dosa kita dan Allah berkati ilmu yang kita dapat. Okey. Walaupun orang kata mana ada ilmu sini bacaan. Ilmu ini luas. Okey. Tak semestinya bila sebut ilmu ini kena ada saya bagi ilmu, bukan, luas. Okay, kita tengok chef pun, kelas masakan tu pun kita tengok mana ilmunya, setakat masak je. Tu nak katanya, nak carinya yang penting keberkatan ilmu tersebut. Okay, ada apa-apa soalan? Kita nak tutup dah. Hari ini kita mula dengan masanya 8 malam. 8 malam, betul-betul 8 malam. Okay, ada soalan dipersilakan. Saya tak cari lagi makan ular semalam. Yang tak berminat nak cari. Tapi nak cari jugalah. Okay. Ada soalan ini, malam ini sesi ke-6. Jadi esok insya-Allah sesi ke-7. Hari Ahad sesi ke-8 selesai untuk bulan Februari. Okay. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang tadi surah Al-Asr saya cari Ustaz, tak dapat. Surah Al-Asr cari kat mana? Internet? Saya dah WhatsApp kan? Dalam WhatsApp guna yang tu je. Okey Ustaz. Banyak, memang tulis je. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey.
Lagi soalan? Tanyalah, tengok usul tanya ni, tanyalah. Nanti orang tak bagi tanya, nak tanya pula. Tanya. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. YouTube. Ada banyak. 36 saat je dibaca. Share link. Okay, WhatsApp. Pergi ke Kfam. Apa saya keluar Google pula? Kat ni. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan, saya nak masuk sekejap. Kita nak masuk dalam bab, orang kata apa, nak perhabiskan 4 minit lagi ni, dalam bab rukun solat. Okay, semalam kita dah baca syarat wajib solat, syarat sah solat. Okay, kita nak baca sedikit ringkas berkenaan dengan bab kedua dalam bab solat, itu rukun. Semalam bila bab syarat, kalau tak cukup syarat, maka tak sah solat. Tak cukup syarat, tak wajib solat. Bila masuk bab rukun, tak buat, solat batal. Tak buat dengan sengaja. Kalau dengan terlupa, dia ada kaedah dia. Tapi kalau dengan sengaja, saja-saja tak nak buat, maka solat itu batal. Okey. Rukun, syarat semalam yang kita baca syarat itu dianggap sebagai nyawa. Kalau kita syarat itu adalah nyawa. Maknanya, kalau syarat itu tak penuh, maka seperti manusia tak ada nyawa. So tak ada apa. Okey. Rukun adalah seperti kepala. Kepala ni. Okey. Maknanya walaupun ada nyawa tapi tak ada kepala, automatik orang kata mati. Sebab apa? Mana ada orang boleh hidup tanpa kepala. Okey, mesti matinya. Itu nak katanya. Maknanya syarat dengan rukun adalah berdua. Okey. Kalau syarat lengkap, rukun tak lengkap, tak ada makna. Kalau syarat lengkap, kalau syarat tak lengkap, rukun lengkap pun sama juga. Tapi tak ada masalah nak solat. Contohnya yang non-Muslim nak belajar solat, yang orang gila nak solat, yang kanak-kanak nak solat, tak ada masalah. Jangan dilarang. Cuma kalau dia tak pakai baju, tak pakai seluar, telanjang, okay, tak sempat menang, nak solat tak boleh. Kena pakai dia seluar. Dan juga dia solat tapi tak ngadap kiblat, kena bagi tahu dia salah, kena hadap kiblat. Itu kena ajar benda-benda macam tu. Okey. Dalam bab rukun, untuk ringkasan pada malam ini, saya akan baca pada besok hari yang betul-betul detail untuk bab rukun. Rukun solat adalah wajib untuk kita buat, untuk kita penuhi dan juga ikut susunan dia. Okey. Macam wuduk juga, dia ada niat pertama, tutup dengan tertib. Sama juga solat. Solat ada tertib pada penghujungnya. Kena tutup dengan tertib juga. Itu tertib ni ikut susunan dia. Bukan kita boleh buat yang ni dulu, baru buat yang ni dulu, buat yang ni dulu, baru buat yang ni dulu. Tak boleh. Dia ada tertib dia. Okey. Okey. Mana solat? Okey. Rukun solat ada 13. Daripada 13 ini, ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah rukun solat qalbi. Qalbi adalah hati, dalaman. Rukun solat qalbi ada 2, iaitu niat dan juga tertib. Kalau dalam wuduk kita kata rukun wuduk kering. Yang ini rukun solat qalbi, dalam hati, 2, niat dan tertib. Kemudiannya bahagian rukun solat yang kedua adalah rukun solat qauli, mulut, lidah kena bercakap, kecuali dia bisu. Kena bercakap juga. Okey. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Nanti malam besok kita akan detail. Okey. Allahu akbar. Itu takbiratul ihram pertama. Yang keduanya adalah surah Fatihah. Okey. Kalau siapa-siapa yang pelajar baru yang belum hafal, buka YouTube, hafal esok, sebab esok kita akan baca. Okey. Kita akan buat macam surah Al-Asr malam ni, kita talaki untuk esok. Okey. Kemudiannya adalah baca tahiyat. Kemudiannya adalah baca selawat. Kemudiannya adalah bagi salam. Okey.
Itu 5 rukun qauli. Okey, so tadi qalbi 2, qauli 5, so jadi 7. Dah 7. Okey. Rukun ada 13. Baki laginya adalah namanya bahagian rukun solat fi'li. Fi'li ialah perbuatan. Maknanya kita kena buat. Okey. Pertamanya adalah berdiri tegak. Keduanya adalah rokok. Ketiganya adalah i'tidal. Keempat adalah sujud. Kelima adalah duduk antara dua sujud. Keenam adalah duduk tahiyat akhir. 6. Tadi 7, campur 6, 13. 13 rukun solat yang kita wajib buat. Kalau tak tahu, wajib belajar. Tak boleh biar aja, kena belajar, kena usaha belajar. Sebaik-baik belajar, cari guru yang manusia. Bukan belajar dengan YouTube, bukan belajar dengan buku sahaja, tapi cari guru. Sebab bila mencari guru, tahulah kita salah kat mana. Bukannya tak cari guru, belajar dengan buku sahaja, belajar dengan YouTube sahaja, tiba-tiba orang tegur salah, kita pun kata, kamu mana tahu, aku dah belajar dengan guru aku, cantik apa. Maka orang kata kita, guru ajar macam mana tu? Siapa guru kamu? Saya nak pergi belajar juga macam tu. Guru saya namanya adalah Syekh, Tuan Guru, Ustaz YouTube. Maka tak kena. Tak ada masalah, tapi tak berapa kena. Okey? Seelok-eloknya belajar dengan manusia sebab tak boleh tegur kita salah kat mana dan sebagainya. Dan juga ada proses mengajar dan belajar. Sebab kalau guna YouTube, kita belajar je. Mereka tak mengajar, kita yang belajar. Okey? Itu namanya. Okey? Saya rasa sebab tadi pun senyap je, ni pun senyap je ni. Saya cukup ikut. Okey? Ada soalan ke? Soalan 1, tak ada. Soalan 2, tak ada. Soalan 3 pun tak ada. Tak apalah, insya-Allah. Esok kita sambung lagi. Kita untuk pengukuhan ibadah kita. Saya rasa macam dah boleh lah ni. Bolehlah nak gunakan share screen ni. Ni kan pertama guna share screen. Okey. Tadi dah test tadi. Bolehlah insya-Allah. Okey. Cuma nak gunakan webcam hadiah daripada Adam ni, saya rasa Adam jugalah yang boleh gunakan. Hakimi tak berapa boleh nak guna lah. Okey. Tak apa, kita cuba gunalah insya-Allah. Okey, insya-Allah sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar kuliah pada malam ini. Malam ini kehadiran 18 orang sahaja. Tolak saya 17, masuk Puan Rifka 18. Mungkin yang lain itu ada urusan lain dan sebagainya yang tak dapat nak dielakkan insya-Allah. Dan paling suka saya sebut, kita berada di penghujung dah. So ada 2 sesi lagi. 2021 tidak ada istilah saya claim kehadiran, tak ada. Kita ambil apa yang siapa yang hadir secara live sahaja. Yang tak live semuanya adalah dia anggap sebagai mengambil ilmu semata-mata. Kesian ada kesian, tapi kesian jugalah yang mengosongkan masanya untuk hadir live tu, kesian jugalah. Dia orang boleh datang, kenapa kita tak boleh datang? Jadi macam tak adil kalau kita buat macam sebelum ini. Mungkinlah saya nampak juga mungkin satu lagi cara sebab kesian, mungkin kita gabungkan. Dia kena tonton 2 sesi kelas baru dapat 1 kali claim. Itu cara ni lah. Sebab kesian yang kosongkan masa, pelajar-pelajar saya sanggup kosongkan masa sebagainya. Walaupun kosongkan masa itu tak tahulah dia buat macam mana, sama ada dia pasang je Zoom, sama ada dia pasang Zoom dia silent, sama ada dia memang pandai mungkinlah Google ke how to attend Zoom meeting without presenting. Wallahualam lah, itu benda kat ujung jari je guna tu. Carilah. Okey, takkan benda tu saya nak ajar juga kot. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini tasbih kafarah surah Al-As insya-Allah berikan manfaat, dan juga kena ingat bahawa
apa yang kita buat sama juga bila buat meeting lah, contohnya buat meeting, kita meeting dengan bos, walaupun bos non-Muslim sekalipun tak apa, kita lepas meeting itu, lepas selesai meeting, okay bos, okay, kita cukup sekarang ni, okay bye, done, okay bye, bye. Takkan dia nak Assalamualaikum kan, non-Muslim, okay bye, okay bye, kita pun subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Sama juga macam cikgu pun sama, yang cikgu-cikgu sebagainya sama juga. Mudah-mudahan apa kerja kita buat sebelum itu semuanya adalah mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan manfaat kepada semua orang, insya-Allah, kepada kita dan semua orang, insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang luangkan masa. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dan juga saya mohon ampun, saya mohon maaf jika ada salah silap sepanjang saya kendalikan kelas kita untuk sesi ke-6 ini. Ada baki 2 sesi lagi, dan juga insya-Allah ada peluang rezeki kita bersua lagi pada sesi seterusnya. Dan juga sekali lagi saya maklumkan kalau pelajar-pelajar saya ada yang kesulitan dan sebagainya, bagi tahu saya, cerita kat saya. Nak tak nak kalian kena bercerita, jangan simpan seorang, takut nanti jadi benda yang lain yang kita tak mampu nak tanggung lagi. Masa kecil lah kita bercerita, bukan masa besar nak bercerita. So masa besar tak buat apalah, masa kecil lah kita bercerita. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh handle, kita boleh atasi masa benda tu kecil lagi. Jangan risau, kalian punya kawan-kawan, kalian punya saudara Islam yang memang sentiasa menyokong antara satu sama lain, insya-Allah. Okey, paling penting sekali jangan sangka buruk dengan kawan-kawan. Tak apalah, dia buat macam itu dia punya pasal, tapi jangan sering sangka buruk dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah persaudaraan yang kita establish, kita punya persaudaraan ini 2014, sekarang ini dah 2021, 7 tahun kita bertahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertahan selama-lamanya insya-Allah sebagaimana hayat dikandung badan. Ada di sini yang duduk dari 2014 tu, alhamdulillah, mudah-mudahan persaudaraan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, sampai jumpa lagi. Jaga diri, take care, kita jaga kita, dan yang paling penting sekali Allah jaga kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Surah al-'asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.